Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kami ialah masalah sosial di kalangan remaja dan implikasi negatif terhadap pemikiran dan sosial masyarakat di Malaysia. Masalah sosial atau gejala sosial merujuk kepada sesuatu yang merangkumi tingkah laku negatif dalam kalangan masyarakat. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, sosial bermaksud segala hal tentang masyarakat atau kemasyarakatan. Remaja pula didefinisikan sebagai satu tempoh peralihan dari zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. Menurut PBB iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, remaja diklasifikasikan dari umur 15 tahun hingga umur 24 tahun. Menurut Azizi Yahya 2005, beliau mentakrifkan remaja sebagai golongan yang berumur di antara 11 tahun hingga 21 tahun. Sejak belakangan ini, isu-isu berkenaan dengan masalah sosial di kalangan remaja hangat diperkatakan di semua jenis media, terutamanya di dada-dada akhbar. Masalah sosial boleh dikategorikan kepada 3 bahagian kesalahan, iaitu kesalahan jenis jenayah. Yang kedua, kesalahan jenis gangsterism. Dan yang ketiga, kesalahan kurang sopan. Masalah sosial yang berlaku terutamanya dalam kalangan remaja telah banyak mengganggu fizikal, mental dan emosi masyarakat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Terdapat banyak contoh masalah sosial di kalangan remaja dan implikasi negatif terhadap pemikiran dan sosial masyarakat di Malaysia. Masalah sosial dan kesan negatif masalah sosial ini terhadap pemikiran dan sosial masyarakat perlulah dikenal pasti dan perlu diambil langkah awal dalam mencegahnya. Oleh itu, banyak masalah sosial dan kesan negatif terhadap pemikiran dan sosial masyarakat yang perlu dikaji sehingga ke akar umbi. Objektif kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti masalah sosial di kalangan remaja di Malaysia. Yang kedua ialah mengkaji implikasi negatif masalah sosial terhadap pemikiran dan sosial masyarakat di Malaysia. Yang pertama adalah seks bebas. Secara umumnya, seks bebas ini bermaksud hubungan badan di luar nikah antara lelaki dan juga perempuan. Seks bebas ini juga dikenali dengan perkataan zina secara Islam, di mana ia membawa maksud hubungan antara lelaki dan juga perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan di tanpa pernikahan yang sah. Salah satu terjadinya seks bebas ini adalah berpunca daripada kurangnya didikan agama, di mana mereka atau golongan remaja pada zaman kini sering menginginkan kebebasan dalam hidup, sehingga mereka memikirkan untuk mencari pasangan dan berdua-duaan di tempat awam seperti di pusat membeli belah ataupun di taman. Sebenarnya seks bebas ini bukannya terjadi pada zaman sekarang ataupun baru-baru ni. Sebenarnya sudah lama. Sebelum zaman kemerdekaan lagi pun masih lagi terjadi kes seks bebas ini. Dan seks bebas ini juga kita boleh kaitkan dengan isu kaum muda, di mana remaja ni sering menginginkan untuk berpasangan walaupun pada usia yang muda. Oleh itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun KPWKM telah melancarkan Pelan Strategi Kebangsaan bagi tahun 2020 hingga 2025. Objektif pelan tersebut adalah untuk menangani punca terjadinya atau wujudnya isu kahwin muda ini, di mana ia boleh kaitkan dengan seks bebas tadi. Di dalam pelan tersebut ada juga cara-cara untuk menanganinya. Salah satunya adalah melalui pendidikan ataupun memperkembangkan
latihan kemahiran dan konvensional iaitu TVET, supaya golongan remaja boleh mengetahui atau mengenal pasti hala tuju masing-masing, dan sekaligus mereka boleh mencapai impian ataupun cita-cita maupun kejayaan yang akan mereka capai pada masa akan datang. Yang kedua adalah budaya lepak. Budaya lepak bermaksud tabiat atau amalan yang dilakukan oleh golongan remaja yang banyak menghabiskan masa lapang mereka dengan perbuatan ataupun aktiviti yang tidak berfaedah. Antara punca terjadinya budaya lepak ini bukan sahaja daripada sikap individu itu sendiri yang hanya memikirkan kebebasan semata-mata, bahkan juga sikap ibu bapa yang menganggap anak mereka sudah membesar dan juga menganggap sudah berdikari dan mampu untuk menguruskan kehidupannya sendiri. Antara faktor lain adalah mereka juga menganggap kawasan yang mereka diami itu adalah selamat, walhal kawasan itu juga menjadi pusat lepak untuk anak mereka, sehingga terjerumus untuk melakukan aktiviti yang tidak berfaedah dan mungkin menyusahkan masyarakat sekeliling mereka. Oleh itu, sebagai ibu bapa haruslah menyediakan sistem kekeluargaan yang kondusif dan juga menguruskan masa dengan baik, terutamanya untuk anaknya sendiri, dengan cara meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga ataupun membawa keluar bersama-sama, sama ada pergi taman ataupun pergi ke tempat-tempat yang sesuai untuk beriadah atau melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Ketiga adalah isu penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah bermaksud perlakuan yang berulang-ulang dan juga penggunaannya yang berlebihan oleh remaja itu sendiri setelah mendatangkan perasaan gembira dalam diri mereka dan akhirnya terjerumus kepada ketagihan hanya semata-mata bertujuan untuk lari daripada kenyataan. Remaja kebiasaannya boleh mendapatkan bahan toleran tersebut pada bila-bila masa dan juga secara berterusan dengan mencari pengedar, membeli dan menggunakan dadah pada tanpa mengira masa dan juga tempat. Kita boleh kenal pasti remaja itu adalah penagih dadah dari segi sikap, perbuatan dan juga penampilan itu sendiri. Antara punca-punca terjadinya isu penyalahgunaan dadah ini adalah sebab ketekanan hidup, rasa ingin mencuba dan bertujuan untuk meningkatkan kawalan diri dan prestasi remaja itu. Cara-cara untuk pencegahan dadah ini adalah melalui rawatan, sama ada detoksifikasi, terapi kelakuan dan juga kaunseling. Keempat adalah isu lumba haram. Lumba haram bermaksud perlumbaan bermotor yang dilakukan oleh remaja secara berkumpulan ataupun beramai-ramai. Dan kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya yang sunyi tanpa ada sebarang pemantauan daripada pihak berkuasa pada larut malam. Kegiatan lumba haram ini berlaku kerana apabila mereka memenangi perlumbaan tersebut, mereka akan menerima habuan dalam bentuk wang tunai dan juga perempuan sebagai ganjaran. Oleh itu, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik iaitu JSPT Bukit Aman bercadang untuk membuat dan menjalankan tindakan Perintah Tahanan Akta Pencegahan Jenayah iaitu POCA tahun 1959, dan pihak berkuasa memohon kerjasama daripada orang awam untuk menyalurkan maklumat berhubung dengan kegiatan lumba haram seandainya terjadi di kawasan mereka. Sebab itu, pihak berkuasa juga membuat pemeriksaan dan juga pemantauan terhadap mana-mana bengkel ataupun individu yang terbabit dalam pengubahsuaian kenderaan tanpa mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah isu buli. Isu buli bermaksud perbuatan atau tingkah laku agresif secara berulang-ulang hanya bertujuan untuk menjatuhkan individu iaitu si mangsa dari segi fizikal, emosi dan juga mental. Terdapat 3 ciri-ciri buli. Yang pertama, niat bermusuhan.
Yang kedua, ketidakseimbangan kuasa. Dan yang ketiga adalah tempoh masa yang tertentu yang berulang-ulang. Terdapat 4 jenis buli. Yang pertama, buli fizikal seperti memukul, menendang dan juga mencubit. Yang kedua adalah buli lisan seperti mengejek, menghina dan mengutuk dari segi sifat si mangsa ataupun latar belakang keluarga si mangsa. Yang ketiga adalah buli berkaitan hubungan seperti mengasingkan atau memulaukan si mangsa daripada orang lain. Dan yang keempat yang paling terkini adalah buli cyber, di mana buli itu terjadi melalui media sosial seperti di Facebook dan juga Instagram. Faktor-faktor buli adalah punca daripada perasaan ataupun tekanan hidup dan juga prestasi sekolah yang teruk. Dan buli ini biasanya terjadi dalam kalangan remaja, sama ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi cara-cara untuk menghindarkan ataupun mengelakkan kegiatan buli ini terjadi, si mangsa perlulah mempunyai semangat ataupun keyakinan yang tinggi. Manakala si pembuli ni pula jangan menggunakan kuasa ataupun tenaga, ataupun yang paling penting jangan gunakan media sosial itu sebagai bahan untuk menjatuhkan individu seseorang itu. Implikasi negatif masalah sosial di kalangan remaja terhadap pemikiran masyarakat di Malaysia ialah pemikiran masyarakat akan lebih cepat untuk membuat kesimpulan. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat akan lebih mudah memperkata perkara-perkara negatif sewaktu mereka tidak mempunyai fakta-fakta yang menyokong mereka. Masyarakat juga akan sewenang-wenangnya membuat andaian tanpa ada unsur periksa dan penyelidikan yang mendalam. Mereka akan menuduh dan menyimpulkan bahawa remaja yang terlibat dengan masalah sosial ini perlu disisihkan daripada terus bergaul dengan masyarakat sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat beranggapan dengan perbuatan ini dapat menyedarkan remaja. Namun masyarakat terlupa remaja yang bermasalah ini memerlukan bimbingan dan sokongan untuk menjadi remaja yang berguna pada masa hadapan. Selain itu, implikasi negatif masalah sosial di kalangan remaja terhadap pemikiran masyarakat ialah pemikiran masyarakat akan lebih bersifat hyperbola atau melebih-lebihkan. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat akan melebih-lebihkan permasalahan dan kelemahan remaja yang terlibat dalam masalah sosial ini daripada melihat kebaikan yang ditunjukkan daripada remaja yang terjerumus di kancah masalah sosial tersebut. Keadaan yang tidak seimbang ini akan menyebabkan remaja yang bermasalah ini semakin dipinggirkan oleh masyarakat sekitar. Perkara sedemikian tidak seharusnya berterusan kerana perkara tersebut membuatkan remaja yang terjerumus di kancah masalah sosial ini terasa terasing oleh masyarakat. Seterusnya, implikasi negatif masalah sosial di kalangan remaja terhadap pemikiran masyarakat ialah implikasi negatif ini banyak melahirkan masyarakat yang berfikiran hitam putih. Hal ini dikatakan demikian kerana pemikiran ini akan mengurangkan pembincangan dengan masyarakat yang lain dan menghilangkan pelbagai idea yang bernas. Perkara ini juga sering menyerang orang lain dan mengkategorikan mereka sebagai hitam, iaitu kejahatan yang patut dielakkan. Di samping itu, implikasi negatif masalah sosial di kalangan remaja terhadap pemikiran masyarakat ialah masalah sosial di kalangan remaja ini akan mewujudkan masyarakat yang berfikiran singkat. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat akan bersifat individualistik. Dengan menyalahkan remaja yang bermasalah ini, sekiranya berlaku kekecohan, khususnya kekecohan di kawasan kediaman masyarakat. Kekecohan yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat termasuklah kes pecah rumah, kes samun dan kes rogol. Masyarakat akan menunding jari kepada remaja yang bermasalah ini sekiranya peningkatan masalah sosial di kalangan remaja terus meningkat.
Hal ini dikatakan demikian kerana mereka berfikiran semua remaja yang bermasalah itu jahat dan perlu dihukum. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana masyarakat perlu mendapatkan bukti-bukti yang kukuh dan mencari pesalah yang bersalah. Akhir sekali, implikasi negatif masalah sosial di kalangan remaja terhadap pemikiran masyarakat di Malaysia ialah implikasi negatif masalah sosial di kalangan remaja mewujudkan masyarakat yang sentiasa berfikiran dalam kecurigaan. Hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan masalah sosial dalam kalangan remaja menyebabkan masyarakat sentiasa berasa tidak tenteram. Masyarakat berasa tidak aman sekiranya mereka berselisih dengan remaja-remaja yang berkenaan. Mereka beranggapan remaja yang bermasalah ini akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik terhadap mereka. Pemikiran masyarakat dalam keadaan sentiasa ragu-ragu sekiranya remaja yang bermasalah ini datang untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Hal ini tidak seharusnya berterusan kerana mereka yang bermasalah ini akan berasa tersisih dan merasa diri tidak dihargai. Perasaan sedemikian jika berlarutan akan menimbulkan banyak kesan negatif terhadap remaja yang berkenaan. Masalah sosial kini semakin hari semakin merungsingkan pelbagai pihak, terutamanya ibu bapa, masyarakat dan juga negara. Masalah sosial yang sering dilakukan oleh remaja kini ialah seperti masalah jenayah. Perkara ini dapat dibuktikan apabila Berita Harian telah mengeluarkan satu akhbar mengenai kes pembunuhan yang terjadi di Kampung Seorang Kelembung pelajar di perempuan Hulu berusia Terengganu. 19 tahun Kes Kiriman tersebut 7 hari amat bagi menggemparkan membantu satu siasatan Malaysia kes kerana ia pembunuhan Siti melibatkan Nur pelajar Sonia yang Ismail. berusia 19 tahun. Perkara ini sangat merungsingkan semua pihak kerana ia merupakan perkara yang bercanggah dengan norma kehidupan masyarakat di Malaysia ini. Apabila berlakunya kes jenayah ini, ia akan memberi kesan yang negatif kepada sosial masyarakat di Malaysia. Di sini saya ingin menjelaskan definisi masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Melayu, masyarakat dapat didefinisikan sebagai manusia yang tinggal di sesuatu kawasan dengan cara-cara dan peraturan-peraturan yang tertentu. Apabila berlakunya kes jenayah ataupun masalah sosial lain yang dilakukan oleh golongan remaja, secara tidak langsung ia akan menyebabkan berlakunya kesan-kesan yang lain kepada sosial masyarakat di Malaysia. Antara implikasi negatif yang terjadi akibat oleh masalah sosial yang dilakukan oleh golongan remaja terhadap sosial masyarakat ialah ia akan menyebabkan masyarakat menjadi porak-peranda. Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu, porak-peranda dapat didefinisikan sebagai kucar-kacir ataupun tidak tenteram. Apabila berlakunya masalah sosial seperti seks bebas, merompak, meragut dan juga melepak, ia secara tidak langsung akan memberi kesan kepada sosial masyarakat kita ini. Oleh itu, menurut Mufti Wilayah Persekutuan, ia menasihatkan agar golongan remaja seperti perempuan ataupun lelaki untuk mengikuti sunnah dan hadis dalam kehidupan agar ia dapat memberikan petunjuk kepada remaja ini supaya menjauhi masalah sosial kerana ia tidak dapat diterima akal oleh masyarakat kita kerana ia memberikan kesan yang negatif pada masa yang panjang. Wujudnya masalah perpaduan antara kaum merupakan implikasi negatif masalah sosial di kalangan remaja terhadap sosial masyarakat di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana negara kita merupakan negara yang mempunyai berbilang kaum. Sejak berlakunya penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 di Tanah Melayu yang merangkumi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Walau bagaimanapun, Singapura telah pun keluar daripada Malaysia pada tahun 1965. Apabila berlakunya masalah sosial yang melibatkan antara dua kaum, ia akan menjejaskan keharmonian negara Malaysia kita. Perkara ini sangat membimbangkan masyarakat kerana Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan berbilang kaum ini sudah lama dibina. Oleh itu,
apabila berlakunya pergaduhan antara kaum seperti Cina, Melayu dan India, ia haruslah diselesaikan dengan segera agar tidak melibatkan masalah pada masa yang akan datang. Implikasi negatif yang terjadi akibat oleh masalah sosial yang dilakukan oleh golongan remaja terhadap sosial masyarakat ialah ia akan menyebabkan berlakunya penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit seperti STD iaitu penyakit kelamin, ia terjadi disebabkan oleh masalah sosial seperti seks bebas. Perkara ini amat membimbangkan masyarakat kerana apabila berlakunya masalah sosial seperti seks bebas, ia seterusnya akan menyebabkan berlakunya kelahiran anak luar nikah. Jikalau kelahiran anak luar nikah ini terjadi, golongan remaja iaitu perempuan tidak dapat mengawal diri mereka iaitu akan berlakunya pembuangan bayi. Perkara ini amatlah merusingkan masyarakat kerana pembuangan bayi semakin hari semakin meningkat di Malaysia ini. Oleh itu, apabila mereka tidak dapat mengawal masalah sosial ini, ia akan memberi kesan dalam masa yang panjang. Di samping itu, pengaruh budaya yang tidak sihat merupakan implikasi negatif masalah sosial di kalangan remaja terhadap masyarakat di Malaysia. Perkara ini terjadi disebabkan remaja Malaysia kini, terutama perempuan yang beragama Islam, mereka sering berlaku kecelaruan identiti. Kecelaruan identiti ini terjadi disebabkan oleh mereka mudah mengikuti pengaruh budaya barat. Pengaruh budaya barat ini tidaklah semuanya salah, tetapi bagi mereka lebih suka mengikuti perkara-perkara yang tidak seharusnya seperti mabuk-mabukan, berpelukan antara lelaki dan perempuan dan juga melepak. Perkara seperti itu amatlah ditentang oleh agama Islam dan undang-undang Malaysia. Walau bagaimanapun, mereka sering mengikuti perkara yang salah. Hal ini amat membimbangkan semua pihak. Pengaruh budaya ini bukan sahaja merosakkan jati diri seseorang itu, malahan ia boleh menyebabkan akidah mereka goyah. Misalnya berparti seperti orang nak gila, perkara itu amatlah tidak perlu dilakukan kerana ia akan menyebabkan berlakunya masalah di kalangan masyarakat kita kini kerana perkara itu tidak seharusnya dilakukan. Menurut pendakwah Profesor Madya Muhammad Nur Mahmad, tidak kira bangsa, sama ada barat ataupun timur, semuanya mempunyai kebaikan dan keburukannya. Namun, hanya Islam yang sesuai dipraktiskan kerana Islam itu merupakan bersifat Rabbaniyah. Oleh itu, apabila remaja di Malaysia ini mengikuti perkara-perkara yang diharuskan dalam Islam, ia dapat mengelakkan mereka daripada terpengaruh dengan budaya barat dan berlakunya kecelaruan identiti. Kalangan remaja di Malaysia akan mewujudkan sifat rasis. Maksud rasis mengikut kamus Dewan edisi keempat ialah orang yang mengamalkan kepercayaan atau junjungan bahawa hanya bangsanya sahaja yang unggul dan mendukung pendukung utama bangsa lain di dunia. Masalah sosial yang dilakukan oleh golongan remaja seperti buli cyber akan meninggalkan implikasi yang negatif kepada masyarakat dari segi fizikal ataupun mental. Buli cyber adalah gangguan yang berterusan, sebarang penghinaan yang berterusan dan sebarang penghinaan yang dilakukan ini seperti penghinaan dari segi body shaming ataupun sebagainya. Perkara ini amatlah merusingkan semua pihak kerana semakin hari pembuli cyber ini semakin giat di laman sosial. Oleh itu, perbuatan buli cyber ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia akan menyebabkan berlakunya pergaduhan antara masyarakat. Malahan, ia akan menyebabkan berlakunya sifat rasis ini. Sifat rasis akan terjadi dalam sesebuah negara ataupun masyarakat di Malaysia ini kerana ia merasakan diri mereka teranaya ataupun bangsa mereka merasakan bangsa mereka itu teranaya. Oleh itu, bagi bangsa yang merasakan diri mereka teranaya, mereka akan mahu mempertahankan kedudukannya di negara terbabit. Bangsa itu perlu bersifat rasis bagi memastikan hak bangsanya terjamin. Oleh itu, pembulian cyber ini perlulah dihentikan oleh golongan remaja kerana ia akan menjejaskan keharmonian di masyarakat di negara kita ini. Kesimpulannya, masalah sosial di kalangan remaja memberikan banyak implikasi yang negatif terhadap pemikiran maupun dari segi sosial masyarakat. Gejala-gejala ini perlulah ditangani secepat mungkin agar kehidupan remaja dan masyarakat akan lebih terjamin.
Menurut kata Mutiara, jika ingin melihat sesebuah negara itu, maka lihatlah remaja mereka pada hari ini. Perkara tersebut menunjukkan betapa pentingnya remaja untuk sesebuah negara. Oleh itu, peranan pelbagai pihak amatlah diperlukan untuk membentuk remaja yang berjaya dari pelbagai pihak. Antaranya ialah dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah bersama remaja. Selain itu, masyarakat juga perlulah saling menegur apabila melihat remaja itu melakukan kesalahan, kerana teguran itu akan menjadikan remaja lebih berkualiti.